Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bacok untuk membahaskan RUU ini, iaitu satu akta yang bertujuan untuk mendisiplinkan Putrajaya dan memberikan lebih kuasa kepada Parlimen untuk mengawal selia urusan kewangan negara. Saya terus kepada tajuk yang saya ingin tarik perhatian Yang Berhormat Menteri. Yang pertama, objektif. Secara dasarnya, akta ini perlu mendukung nilai 3T, iaitu tadbir urus, tanggungjawab dan telus, khususnya berhubung dengan pengurusan hasil perbelanjaan awam, pinjaman, hutang dan pelaporan keuangan yang berkaitan. Beberapa objektif disiplin fiskal berkaitan telah digariskan dalam fasa 6(1) dan 6(2) RUU ini. Namun Bacok berpandangan penumpuan terpenting perlu diberikan kepada prinsip kesaksamaan antara generasi, yang bermaksud pengurusan dasar fiskal negara hendaklah mengambil kira kesannya ke atas kesejahteraan generasi akan datang, bukan kepentingan hari ini sahaja. Adik-adik pelajar di atas sana pun adalah generasi yang akan datang yang perlu kita berikan perhatian. Keduanya ialah hasil. Dalam perumusan dasar hasil yang digariskan, beberapa objektif penting hendaklah dicapai, antaranya hasil yang mencukupi mampan, cekap dan berdaya saing. Namun, Bacok berpandangan penekanan utama perlu diberikan kepada prinsip keadilan dalam penjanaan hasil dan dasar percukaian negara, mengambil kira satu, keupayaan untuk membayar cukai, dan yang kedua, manfaat yang diperolehi daripada cukai yang dibayar sama ada ianya bersifat regresif, progresif ataupun kombinasi. Justru aspek keadilan cukai perlu dititik beratkan dalam fasal 10(2), tanpa dikesampingkan pentingnya dasar hasil yang mampan dan terjamin supaya kebajikan rakyat dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara mampan dan terjamin. Ketiga, objektif dasar fiskal. Bacok ingin bertanya, berdasarkan kepada 4 parameter objektif fiskal yang terkandung dalam jadual pertama, mengapa tidak digariskan parameter berkait perbelanjaan mengurus OE? Sedangkan kita tahu nisbah OE sudah pun mencecah lebih 97% kepada nilai hasil. Malah dalam penyata akaun persekutuan, nisbah OE dan hasil sebenar bagi tahun 2022 sudah pun mencecah hampir 99%. Yang keempat, perbelanjaan awam. Di sini Bacok ingin menekankan aspek keutamaan, prioriti perbelanjaan, supaya yang dahulu didahulukan. Dan ingin bertanya apakah mekanisme di pihak kementerian bagi memastikan segala program dan projek yang dilaksanakan mempunyai impak yang tinggi dan nilai kesan pengganda kepada ekonomi, khususnya sebagai alat yang bersifat menstabilkan ekonomi, counter cyclical measures dengan izin. Yang kelima, penyimpangan sementara. Tan Sri Speaker, dalam keadaan disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari, pastinya perlu ada peruntukan untuk situasi luar jangka seperti COVID-19 sebelum ini. Melihat kepada aturan ataupun proses yang digariskan dalam fasa 26 dan 27 RUU ini, soalan saya, apakah ruang keanjalan, fleksibiliti yang ada yang diberikan untuk membuat sebarang pelarasan, mengambil kira proses panjang daripada MOF kepada Jawatankuasa Fiskal, kepada Kabinet dan juga kepada Dewan Rakyat. Bacok juga bersetuju dengan kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putrajaya berkenaan dengan fungsi dan komposisi Jawatankuasa Fiskal yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dianggotai oleh Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi, yang akan mengemukakan cadangan kepada jemaah menteri, yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri juga orang yang sama. Yang keenam, pelaporan. Tan Sri Speaker, Bacok amat bersetuju supaya pelaporan yang lebih telus dikemukakan untuk tetapan rakyat keseluruhan. Inilah elemen 3T yang saya sebut di awal tadi, meliputi laporan tahunan dan laporan pertengahan tahun. Akhirnya, Tan Sri Speaker, pada hemat Bacok, aspek penjimatan dan disiplin kewangan ini perlulah dimulakan daripada atas. Bermula daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri, hinggalah kepada pegawai atasan dan kaki tangan bawahan, supaya disiplin fiskal ini dapat dibudayakan di semua peringkat. Janganlah sampai pegawai bawahan terpaksa berkira-kira dengan bajet peruntukan yang ada di jabatan untuk outstation dan juga claim. Nak jumpa rakyat, nak jumpa petani, nak jumpa nelayan, di kawasan saya di Bacok itu, nak jumpa usahawan, di bawah ni itu sangat susah. Tetapi menteri mudah-mudah sahaja ke sana ke sini,
naik heli mengumumkan projek di sana sini. Kepimpinan melalui teladan Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih. Baik, saya jemput